A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalat alal khair li ibtigha'i awajillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Baik, insya-Allah untuk rakaman kali ini saya akan berkongsikan daripada tajuk Ta'sisu Daulatul Islamiyah fil Madinah, pengasasan negara Islam di Madinah, yang mana tajuk ini daripada bab sirah pada tajuk yang ke-6 pada muka surat ke-182 insya-Allah. Jadi dalam rakaman kali ini apa yang kita akan pelajari ialah insya-Allah pertama sekali zikru ri'asatur rasul, menyebutkan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiyadatuhu, dan kepimpinan dan kepimpinannya fil Madinah, di negara Madinah. Yang kedua bayanu binaul masjid, menerangkan pembinaan Masjid Nabawi wa ahammiyatuhu, dan kepentingannya. Taudihu muakhatu, menjelaskan persaudaraan baina muhajirin, di antara muhajirin wal ansari. Dan yang keempat syarhu ahammiyatu sahifatul Madinah, mensyarahkan berkaitan dengan kepentingan Sahifah Madinah. Sahifah ni perjanjian lah, dia lebih perjanjian yang diletakkan di Madinah tu, dia perjanjian bertulis. Okey. Kadusturi, seperti undang-undang Al-Jadid yang baru, bil Madinah, di Madinah An-Nasyiah, yang diasaskan, yang ditubuhkan. Yang kelima bina'u ibari, pembinaan binaul ibari fi wahdatul ummah, pembinaan pembinaan ibar, pembinaan satu bentuk perkara, satu bentuk kesatuan al-ummah, pembinaan satu bentuk kesatuan ummah, wal qanun, dan undang-undang lid-daulah, bagi sesebuah negara. Okey. Ini 5 perkara yang akan kita pelajari insya-Allah dalam bab yang ini. Baik. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi satu persatu. Yang pertamanya disebutkan kita punya pelajaran kita yang pertama, iaitu kita punya objektif yang pertama, iaitu ri'asatul rasul wa qiyadatu fil Madinah, kepimpinan Rasul dan kepimpinannya di Madinah. Apa yang kita akan dapati ialah pertama sekali, wala syakka anna rasul wal imamul waqaidun fi bina'i hadzal mujtama'. Tiada syak lagi anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah itu huwal imam, merupakan pemimpin, imam, wal qaid, pemimpin juga, pemimpin. Imam tu atas daripada al qaid lah. Al qaid fil bina'i, pada pembinaan hadzal mujtama', masyarakat ini. Itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Baca lagi. Lidzalika, oleh sebab itu, hatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khutuwati ba'dal qudumihi ilaihi fi islahi wa ta'sisi wa bina'u lil mujtama' muslim wa daulatu islamiyah. Okey. Ambil daripada situ,
Qatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang kedua, Qatun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, menulis Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du khutuwati, sebahagian khutuwati, langkah-langkah, ba'da kudumi, selepas penetapannya, ilaiha, di Madinah, fi islahi, dalam memperbaiki, wa ta'sisi, dan mengasaskan, wa bina'u, dan membina, lil mujtama', masyarakat muslim, wa daulah, dan negara al-Islamiyah. Okey, itu poin yang kedua. Okey. Poin yang ketiga ialah kita akan nampak, kita akan tulis kat situ, antum tulis daripada sini, wa min khutuwati zalika, tulis kat situ, tambah poin yang ketiga, wa min khutuwati zalika, wa min khutuwati zalika, tulislah 5 perkara ini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu adalah poin yang ketiga. Apa dia? Okey, tulis. Yang pertama, bina'ul Masjid Nabawi Asy-Syarif, membina Masjid Nabawi yang mulia. Kedua, istiqdamul usrataini, istiqdamu usrataini asyarifataini, usratun Nabi wa usratu as-Siddiqi, menduduki, istiqdam ini guna kita terjemah menduduki, al-usrataini, 2 keluarga, asyarifataini, yang mulia, usrat, iaitu apa? Usratun Nabi, keluarga Nabi, wa usratu as-Siddiq, dan keluarga Sayyidina Abu Bakar, ilal Madinah, di Madinah. Maksudnya keluarga Nabi dan keluarga Sayyidina Abu Bakar ni dua-dua berpindah pula ke Madinah. Lepas tu yang ketiga, al-ittisalu bil yahud, melakukan perhubungan, menjalinkan hubungan, bil yahud, dengan orang Yahudi, biwasitatin, dengan perantaraan Abdullah bin Salam. Nama sahabat tu, nama saya Abdullah bin Salam. Wa da'watuhum, dan mengajak mereka ilal Islam, kepada Islam. Yang keempat, wada'al misaqu bil muhajirin, meletakkan ataupun wada'a ni meletakkan, al misaqu, satu perjanjian yang besar, al misaq, ni satu perjanjian, dia tak guna al-ahdu, dia guna al-misaq, perjanjian yang susah untuk dipecahkan, diputuskan. Sebab tu namanya al-misaq. Bahasa Arab ni dia gunanya setiap terjemah Melayunya sama, tapi dia punya penggunaan dia berbeza. Misaq ni tak boleh, macam suami susah nak diputuskan walaupun mati. Contohnya di antara suami dan isteri, Allah sebut dengan ta'khudhu nahu buhtanan ghalidha, kan? Buhtanan, Allah sebut guna perkataan buhtan, tu sama juga perjanjian, kan? Tu pun Allah gunakan perkataan buhtan untuk suami isteri, dan Allah dalam ayatnya lain Allah gunakan dengan perkataan misaqun ghalidha, kan? Perkataan menghubungkan bahasanya hubungan suami dan isteri ni dia ada satu hubungan perjanjian yang sangat besar. Dalam ayatnya lain Allah guna buhtanun, adalah ayat lain Allah guna misaqun. Itu contohlah. Itu contoh. Sebab tu bila dalam ulama kaji kenapa Allah guna ayat, apakah hikmah penggunaan misaqun dan buhtanun dalam perhubungan suami isteri, ulama jawab sebab apa? Sebab hubungan, hikmahnya ialah hubungan suami isteri ni takkan terputus sekalipun dah mati, kan? Hubungan suami isteri ni takkan terputus sekalipun dah mati. Dia tetap ada perhubungan tersebut. Kan? Si isteri akan isteri ataupun si suami akan mewarisi harta suami atau isteri yang telah meninggal. Anak-anak tersebut tetap anak-anak yang jika berlakunya perceraian tetap ada hubungan dengan suami atau isteri tersebut. Dan sebagainya lah, banyak cerita tentang situ. Nak ceritanya tentang misaq, kenapa penggunaan al-misaqun, perkataan al-misaq tu, maksudnya dia perjanjian tapi dia lebih pada hubungan yang susah nak diputuskan. Lil muhajirin, kepada orang-orang yang orang-orang muhajir,
wal ansar mutadamminan yang mengandungi muwada'uhu. Muwada'uhu mengandungi perjanjian al-Yahud bil Madinah dengan orang Yahudi di Madinah. Tengok al-muwada' ni pun perjanjian kan, terjemahnya Melayu perjanjian juga, tapi bahasa Arab guna muwada'ah. Satu perjanjian juga. Tu beza dia. Al-misak perjanjian, muwada' pun perjanjian, al-wa'du pun perjanjian. Buhtanan pun perjanjian, tapi gunanya lah lain. Nanti nak terjemah tu ambil masa pula. Okey, yang kelima, mu'akhatun bainal muhajirin wal ansar. Mu'akhatun mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Inilah di antara langkah-langkahnya Nabi buat ketika bagi memperbaiki dan mengasaskan serta membina masyarakat Islam di Madinah. Ada 3 situ, memperbaiki, mengasaskan negara Madinah dan membina masyarakat Islam di Madinah. Ini 5 langkah. Penting sebab tu kita tengok langkah pertama Nabi buat ialah Nabi buat masjid. Lepas tu Nabi apa? Nabi pindahkan keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah golongan-golongan yang akan mudah menjadi pakar rujuk dalam agama. Yang ketiga, Nabi ikat dulu Nabi buat perhubungan dan perjanjian dengan orang Yahudi ni kerana apa? Kerana Yahudi pada ketika itu sangat berkuasa di Madinah. Mereka pegang pasar, mereka jual senjata, jual makanan apa semua mereka. Ekonomi dia berpegang. Tapi disebab Nabi ni bijaksana, Nabi nak memecahkan monopoli orang Yahudi tersebut dengan cara Nabi buatkan satu perjanjian supaya yang dua-dua kaum muslimin dan kaum Yahudi ni saling dapat manfaat. Maksudnya tak ada monopoli dekat situ. Lepas tu Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar ni pasal apa? Antara hikmahnya ialah supaya orang Islam tu lebih kuat. Dan yang terakhir Nabi Nabi mempersaudarakan kan. Tadi letakkan perjanjian, ini Nabi letakkan buat dan laksanakan persaudaraan di antara muhajirin ni supaya lebih kuat. Bukan semata-mata letak perjanjian saja. Buat mereka ni jadi saudara. Baik. Itu menyebabkan orang Islam lebih kuat. Sebab tu kalau kita tak anggap orang Islam tu saudara, kita akan mudah berpecah. Allahu a'lam. Dan yang keduanya kita pergi pada kita punya objektif yang kedua, iaitu bina'ul masjid an-nabawi wa ahamiyatuhu. Pembinaan Masjid Nabawi dan kepentingannya. Kita kena tahu kenapa Nabi bina, apakah hikmah pembinaan Masjid Nabawi. Pertamanya kita tengok, kita baca sikit-sikit dan kita cari point. Disebut awwalu khutwatun khataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'ul Masjid an-Nabawi. Ini point yang pertama. Awal-awal langkah khataha membina khataha merancang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bina'il masjid, pada pembinaan Masjid Nabawi. Nabi langkahnya pertama, Nabi rancang untuk bina Masjid Nabawi. Pasal apa? Nabi bina masjid tu mudah je. Nabi cucuk ambil pelepah tanah, Nabi cucuk. Ni masjid. Ini kawasan masjid. Sebab tu kita kena tengok. Lepas tu Nabi asaskan macam tu. Nabi kata ini kawasan masjid. Okey. Maksudnya orang Islam bila masuk dalam tu kena jagalah adab-adab dia. Adab-adab masjid tu. Okey, tu panjang cerita, nanti kita akan tengok pada bab akhlak nanti. Lepas tu wal masjidu fil Islam huwa muntalikul likulli khairin wa kamalu tatlubuhu ummatu muslimatun. Okey, ni poin yang kedua. Wal masjid, dan adalah masjid itu fil Islam, dalam Islam, wa muntalikun, merangkumi, likulli khairin, bagi setiap perkara baik ataupun kerja baik, wa kamalu tatlibuhu, dan sempurna tuntutan, menyempurnakan tuntutan al ummatul muslimatun, umat Islam.
Kena ingat. Masjid ni dia bukan semata-mata semayang, dia banyak banyak lagi tujuan. Tu kita akan tengoklah nanti dekat dalam bab bab adabul masjid. Okey, kita akan tengok. Okey. Sampai situ. Fakhtaru makanul ladzi barakat fihi nakitotun. Maka Nabi pilih satu tempat allazi barakat yang mana menduduki fihi padanya tempat tersebut naqitatun akan unta beliau. Masjid Nabi ni siapa yang pilih? Nabi ni, sahabat-sahabat ni banyaklah sukalah tempatnya Nabi nak pilih jadikan tempat dia tu sebagai satu masjid. Sebab masjid pertama dalam Islam kan, dalam masjid kedua yang sangat dimuliakan. Apa yang berlaku? Masing-masing berebut. Lalu tu Nabi kata apa? Sabar. Nabi kata, ni boleh tengok dekat dalam banyak tafsir. Nabi kata apa? Di mana tempat unta aku ni berhenti, kat situ lah aku akan buat masjid. Jadi Nabi tepuk dengan izin Allah Ta'ala. Sebenarnya di mana tempat unta Nabi tu duduk, itulah sebenarnya Allah pilih. Sebab tak ada siapa pun yang boleh menetapkan sesuatu melainkan Allah. Bukan unta tu yang pilih. Allah sebenarnya hakikatnya Allah yang pilih untuk beri ilham pada unta tu untuk duduk kat mana. Itu ceritanya kan. Itu kalau orang tanya macam apakah sejarah daripada pembinaan masjid ni? Tempat bina masjid tu adalah tempat di mana Nabi unta Nabi duduk kat situ, dan Allah beri ilham pada unta Nabi untuk duduk kat situ. Tempatnya unta Nabi duduk tu pula tempat siapa? Merupakan tanah milik dua orang anak yatim. Maka Nabi perintahkan pada sahabat untuk beli dan wakafkan tanah, beli tanah tu daripada anak yatim tersebut, dan untuk diwakafkan. Jadi anak kat situ nampak dah, kita akan nampak Islam tu sangat hebat, sangat cantik. Allah beri ilham pada unta tersebut untuk pilih tempat tu pula sebenarnya adalah tanah milik dua orang anak yatim. Allahu a'lam. Itu sikitlah kan. Fa ishtarahu min ghulamaini yatimaini kana yamlikanahu. Ini saya dah cerita tadi. Wa ismuhu wa ashamu bi nafsihi fi binaihi. Nabi sendiri ada saham dalam pembinaannya. Nabi beli. Nabi pun ada bayar sikit. Walam yakun masjid maudian li ada'i solati fahasiba. Bal kanat lahu wazifatun ukhra. Okey, tengok poin yang ketiga. Tadi dah tengok yang tadi. Poin pertama, awalu khutwatun ni sampai Nabawi. Wal masjidu fi Islam sampai al-ummatun muslimatun. Yang ketiga, fakhtaru sampai nakitatuhu. Yang keempat, poin yang keempat, walam yakun masjid mad'un li ada'is solati. Solat ambil kat sini. Yang keempat, walam yakun masjidun maudi'an li ada'is solati. Faqat tambah kat sini. Fahasiba ni tukar pada faqat. Faqaf to. Faqat. Tambah kat situ, bal kanat lahu wazifatun ukhra wa hiya tugas-tugas yang lain, iaitu apa? Ada kat sini diletakkan 5. Okey. Apa dia? Jami'atun. Satu jami'ah, satu universiti. Yatalaqqa fiha, bertemu fiha padanya al-muslimun, orang Islam, ta'alimul Islam, untuk belajar Islam. Wa taujihatihi, dan ambil penegasan daripada pembelajaran. Taujihat tu maksudnya penegasan daripada pembelajaran. Al-majlisu, satu majlis, tata'allafu, melembutkan, fihi padanya anasir Qabiliyah. Sepatutnya kat situ Qabiliyah. Ada ya tu sebelum lam. Qabiliyah. Anasir betulkan kat situ al-Qabiliyah. Alif lam qa ba ya
lam yatamabutah. Qabiliyah. Tambah sikit, tambah ya dekat lepas ba tu. Tambah ya selepas ba tu. Al-qabiliyah. Anasir apa? Al-qabiliyah. Qabiliyah ni maksudnya kabilah lah. Qabilah. Anasir kepuakan. Qabiliyah ni maksudnya kan kepuakan. Al-mukhtalifah yang pelbagai. Nabi tak suka orang yang berpuak-puak. Nabi nak buang sifat kepuakan tu tersebut, apa yang berlaku? Nabi tu lah tadi yang poin yang 4 dengan 5 yang kita baca tadi tu. Ni. Nabi buat Nabi buat langkah 4 dan langkah 5. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi tujuan pembinaan masjid? Idaratul istisyarah. Pejabat untuk bermesyuarat haulal qadaya merangkumi qadaya muslimin. Hal ihwal orang Islam. Qadaya al-muslimin, hal ihwal orang Islam, wa halli musyakilatim, dan menyelesaikan permasalahan mereka. Musyakilatim, permasalahan mereka. Hali, menyelesaikan, musyakilatihim, masalah mereka. Selesai kita punya poin yang kita punya objektif yang kedua. Objektif kita yang ketiga, tengok dia sebut al-imbaru fi wahdatul ummah qanunu lid-daulah. Okey. Ibrah, pengajaran fi wahdatul ummah, pada penyatuan ummah, wal qanun, dan penyatuan undang-undang lid-daulah, bagi sebuah negara. Apa yang terjadi bila umat jadi satu, undang-undang jadi satu kepada sebuah negara. Di antaranya disebut kat situ wujubul ijtima. Wujud ni sepatutnya maksudnya wujud ni sepatutnya dal. Wujudu ijtima'ul muslimin. Wujud, waw jim waw dal. Wujudnya wujud ijtima'ul muslimin, masyarakat Islam, ala usuliddin, atas satu pegangan agama, wa qawaidhu, dan kaedah-kaedahnya, al-kulliyah, yang menyeluruh, wa amaluhum, dan pengamalan mereka, ma'an, bersama-sama, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, wa nashru dinihim, dan menyebarkan agamanya Allah Ta'ala. Itu itu yang berlaku. Itu pengajaran dia yang kita boleh ambil. Bila satu je ummah, satu je undang-undang, apa yang berlaku? Agama Islam tu mudah untuk ditegakkan dan mudah untuk disebarkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, inna amanah daulati, sesungguhnya keamanan sesebuah negara itu wasdiharuha, dan kekukuhannya, keamanan dan kekukuhannya, muta'allakun, berhubung kait, biwahdatu, dengan kesatuan, sakiniha, kesatuan dan keamanan, wa husnu siyasah, dan baik politik, ra'isan, baik politik kepimpinan. Kalau pemimpin negara tak bergaduh, jadilah negara itu negara yang aman dan kukuh. Ini gaduh je, tak kukuh negara itu, bergolak. Dan yang ketiga, baldatun thayyibatun, jadilah sebuah negara itu baldatun thayyibatun, negara yang baik, tashmilu, merangkumi, ala kulli, atas setiap, ma yahtajun nas, apa yang diperlukan atas manusia, ilaihi, kepadanya, min khairat, daripada kebaikan, wa tanawuli, dan mendapat maghfiratillah, keampunan Allah, lizunubi, bagi segala dosa-dosa, sakanuha, penduduknya. Inilah tujuan kita, pengajaran yang kita dapat daripada kesatuan ummah dan kesatuan undang-undang terhadap sebuah negara. Ingat tu. Okey. Kita tengok terus, tengok.
Kita punya objektif yang ketiga iaitu muakhatun bainal muhajirin wal ansar. Persaudaraan di antara muhajirin dan ansar. Apa poin yang kita boleh ambil kat sini ialah akhiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wan ansari, di antara kaum muhajirin dan kaum ansar, fi darin Anas bin Malik, di rumah Anas bin Malik. Kalau orang tanya di mana? Di mana mempersaudarakannya? Nabi buat di rumah Anas bin Malik. Nabi saudarakannya ni dengan ini, ini dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Bukannya sekelompok macam tu, tak. Ambil satu dengan satu, satu dengan satu, satu dengan satu. Ada yang satu dengan dua dan sebagainya lah. Kan? Wa ta'uddu hadhi khutatu min rusydi wal kamalin nubati wan nadji asyasi fi tarfi kana muhajirin wa ansar fi ahwajun ma yakununa ila ma yukhaffifi anhum alamul gharbati wal faqati wal farqati. Tak apa, ni sama ya. Hadha muakhatun kana mujtama madani qad iltahama iltama ba'duhum ba'da wa asbaha jisman wahidan yanhidu bikulli ib'in yalki alaihi. Okey, poin yang kedua ambil kat sini. Wa bihadza muakhatun, dan dengan persaudaraan ini, bihadza muakhatun, dengan persaudaraan ini, kana mujtama'un, jadilah masyarakat madani moden. Al-madani itu moden. Qad iltahama, menjadi apa? Bersatu padu. Qad iltahama, menjadi bersatu padu. Ba'duhum ba'da, sebahagiannya dengan sebahagiannya lain. Wa asbaha jisman, dan menjadi satu badan. Wahidan, yang satu. Yanhadu. Yanhadu. Yanhadu apa nama, yanhadu bikulli ibin, menanggung, yanhadu, menanggung, bikulli ibin, bagi setiap ibin, bebanan, yalki alaihi, yang diletakkan, ataupun yang alaihi, yang diletakkan atasnya lah, yang diletakkan atasnya. Jadi bila apa nama bersatu, apa yang berlaku, mereka kesusahan tu akan jadi mudah. Tu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wakanu tis'ina rajulan, adalah mereka yang dipersaudarakan tu tis'ina rajulan, 90 orang lelaki. Nisfu min muhajirin, apa nama, 34-nya 35-nya adalah di kalangan muhajirin, wa nisfu minal ansar, dan 35 lagi daripada ansar. Okey, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, wa ghardu min hadhi muakhatun. Poin yang keempat, dan tujuan daripada persaudaraan ini, didatangkan penulis kita datangkan tiga lah. Itu izabatu usbat asabatil jahiliyah, mencabut akan asabiyah jahiliyah, mencabut apa nama perasaan kepuakan pada zaman jahiliyah. Nabi tak suka bila ada berpuak-puak ni, mudah untuk berpecah. Nabi dengan persaudaraan apa yang berlaku? Tercabut. Nabi cabut perasaan berpuak-puak yang mereka tanam dalam ketika mereka jahiliyah. Isqatu fawarik, menggugurkan fawarik, perbezaan an-nasabi, nasab, wal-lawanu, dan warna kulit, wal watani, dan apa nama kenegerian. Cabut, kami menggugurkan terus perbezaan apa nama keturunan, perbezaan warna dan perbezaan negeri. Yang ada apa? Yang ada cuma umat Islam. Yang ada cuma umat Islam. Kan? Orang Arab Mekah ni dia gelap sikit. Orang Arab Madinah ni dia cerah sikit. Pasal apa? Pasal apa nama orang Arab Madinah ni dia sejuk. Dia sejuk sikit. Madinah ni sejuk sikit. Mekah ni dia panas sikit. Kita balik. Nanti tengok balik. Okey. Imtizaju awatifi rahmah. Menanamkan awatif, apa nama, kelembutan rahmah, wa isarun, dan semangat isar,
sanggup berkorban, wal mu'anasatun, dan kemanusiaan, menanamkan, Nabi nak tanamkan benda tu dalam diri orang yang dipersaudarakan. Sebab tu kalau kita tengok dekat dalam sejarah kan, apa yang berlaku, sampai orang Ansar ni sanggup kata, kau nak apa? Aku boleh tolong kau. Kau nak kahwin aku, kau pilih isteri aku mana satunya kau nak, aku sanggup ceraikan, aku kahwin dengan dia. Kau nak harta, aku bagi separuh harta aku kat engkau. Okey. Dia tak nak. Contoh Abdul Rahman bin Auf kan. Kata Abdul Rahman bin Auf, kata, aku tak nak isteri kau, aku tak nak harta kau. Kau tunjuk kat aku apa? Kau tunjuk kat aku kat mana pasar. Dan kau pinjamkan aku satu Roksulman, satu modal supaya aku boleh berniaga. Tahu nak tu je Abdul Rahman bin Auf. Dia tahu pasar mana, dia tengok, oh pasar ni, dia tengok, oh pasar ni jual gini, dia pinjam ni, oh dia jual. Dia jual dalam masa satu hari, dia dah boleh bagi balik modal, dan dia jadi kaya macam dia kaya di Mekah. Itu hebatnya Abdul Rahman bin Auf ketika berniaga. Masya-Allah, tabarakallah. Itu sikitlah no. Okey. Ahamiyatun yang keempat, kita pergi kepada objektif kita yang keempat, iaitu ahamiyatu sahifatu al-Madinah kadustur al-jadid. Kepentingan sahifah Madinah kadustur, seperti undang-undang yang baru di Madinah, an-nasyiah yang baru ditubuhkan. Okey, insya-Allah pada ni kita tengok sikit je lah. Sikit je. Ni panjang ni sikit. Tajuk ni panjang sikit, tak apalah. Okey. Jadi dia sebut apa tu? Inna min abrazil juhudi. Sesungguhnya daripada keterampilan al-juhudi, jihad allati bazal rasul, yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil islahi, pada memperbaiki mujtama' masyarakat al-madani yang moden, huwa kitabuhu, iaitu penulisannya, penetapannya, alladhi yu'rafu, yang dikenali bi sahifatul Madinah, yang disebut dengan sahifah Madinah. Ni poin yang pertama. Okey, poin yang kedua sebut dekat sini, fatadammanu misaqan fi ghayatid diqqah, maka mengandunginya misaqan, satu perjanjian yang besar, fi ghayah, pada tujuan, ad-diqqah, yang terperinci, wa husnus siyasah, dan baik pada sosial dan sosial ataupun politik. Okey, tu poin yang kedua. Pada ambil kat sini, ambil sebelum tulisnya ni poin yang ketiga pula. Fatadammanu aidan, tulis kat situ, fatadammanu aidan, okey, fatadammanu aidan ulfatun, alif lam fa, ulfatun, penyatuan, baina sakan, penduduk, di antara penduduk al-Madinah, minal ansar, di kalangan ansar, wal muhajirin, dan muhajirin, wajiranum, dan jiran mereka, min tawaiful yahudi, daripada puak Yahudi. Ni poin yang ketiga. Dapat kot. Tulis kat situ poin yang ketiga. Saya dah ubah ayat tu. Fatadammanu aidan, mim nun, fatadammanu aidan, alif ya dot, alif aidan, fa ni buang, tulis ulfatun, alif lam fa ta mabutah, ulfatun, baina sakan al-Madinah, sampai kat sinilah tawaiful yahud. Okey, tu poin yang ketiga. Fa asbahu bihi, kita lah wahdatun yastati'una an yakfu fi wajhi kullu min yuridu ahlul Madinah bisu'in. Okey, wa annahu yatadammanu. Okey, poin yang keempat, yatadammanu aidan, tulis kat situ, yatadammanu aidan bunudan. Bunudan ni maksudnya batu-bata, ataupun perincian. Bunudan, perincian, khasah, yang khusus, lil mu'minin, bagi orang Islam,
bainal muhajirin dan wal ansar, di antara orang muhajirin dan ansar. Bunuh dan khosatan, perinciannya khusus, lil Yahudi, dan perinciannya khusus bagi orang Yahudi, tata'allaku fiha, berhubung kait fima, pada apa, bainahum wa bainal mu'min, di antara orang Yahudi dan orang beriman. Wabunu, dan yang ketiga wabunu dan perincian amah secara umum, tashmilu jami'in, yang merangkumi semua perkara. Ni namanya Sahifatul Madinah. Kita akan tengok apa yang bunuh dan dari itu, perincian tersebut. Okey. Ma ja'a bunuh di fi hakil mukmin. Apa yang datang daripada perincian pada hak orang mukmin. Tengok kat sini. Tengok bunuh dan mukmin, baina Yahud wa mukmin, dan yang ketiga kat sini bunuh dan ammah. Perincian yang umum. Kita tengok kat situ. Pandainya Nabi ni dalam mentadbir negara. Jangan kata Nabi ni tak pandai mentadbir negara. Nabi ni Masya Allah, tabarakallah, dia pandai mentadbir negara. Pertama, al-mu'minun ummatun wahidah min dunin nas. Umat Islam itu umat yang satu. Umat Islam, orang mukmin itu umat yang satu. Tak kira bangsa. Nabi kata al-mu'minun, orang mukmin itu ummatun, satu ummah min dunin nas, tanpa kira bangsa. Yang kedua, la yuqtalu mu'minun, tidak membunuh akan orang mukmin, mukmin yang lain, fi kafir, wala yang suruka bersama dengan orang kafir. Maksudnya orang mukmin tak boleh bunuh orang mukmin yang lain, sebab bersekongkol dengan orang kafir. Wala yang surul kafir ala mu'min, dan tidak boleh tolong orang kafir untuk bunuh orang mukmin. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kan? Orang kafir suruh bunuh orang mukmin pun tak boleh. Tolong orang kafir bunuh orang kafir bunuh orang Islam pun tak boleh. Tu undang-undang. Innal mu'minin, sesungguhnya orang yang beriman itu, la yatrukuna mufarrihan bainahum, tidak meninggalkan mufarrihan bainahum, perkara yang disukai, bainahum, di antara mereka, ayyatuhu bil ma'ruf, bahwasanya mereka memberikan benda yang baik-baik, fi faidain au aklin, pada perasaan dan akal. Orang Islam ni, Nabi nak ceritanya yang ketiga ni, orang Islam ni, dia ni tak meninggalkan benda yang baik-baik. Dia ni hanya meninggalkan benda-benda yang baik saja. Tak kiralah benda tu daripada sudut akal ataupun perasaan. Kan? Orang itu orang Islam. Kalau orang Islam menyakiti, saling menyakiti, itu bukan orang mukmin. Nabi dah sebut kat sini. Kullu fariqun, setiap kumpulan, minal mukmin, daripada orang yang beriman, ala rabaatihim, atas dia punya kapasiti. Yata'aqaluna bainahum, mereka itu saling berfikir, bainahum, di antara mereka, wahum yafduna aniyahum, mereka itu berhukum dengan ikut kumpulan mereka masing-masing, bil ma'ruf, dengan baik, wal qistu bainal mu'min, dan saling bertolak ansur di antara orang mukmin. Kalau ada benda tu berkaitan dengan ansur-ansur saja, tak ada masalah. Muhajirin saja tak ada masalah. Mereka buatlah urusan ni, orang mukmin, orang ansur buat cara orang ansur, orang muhajirin buat cara orang muhajirin. Tapi bila berlaku ni bertelaga di antara dua, buat apa? Kena tolak ansur. Yang kelima, innal mu'minina, sesungguhnya orang yang beriman itu, muttafiqina aidihim, mereka itu muttaqina, mereka itu adalah orang yang saling takut, takut kepada Allah, ala kulli min bagha bainahum, atas setiap yang man bagha ni, bukan min, atas setiap man, sesiapa yang bagha, melampaui daripada mereka. Orang mukmin ini dia kena
kena takut di antara satu sama lain untuk memberontak. Tak boleh orang mukmin ni memberontak di antara satu sama lain. Okey, cukup sampai situ. Ambil kat situ tu. Okey. Di antara orang Yahudi dengan orang mukmin. La yujaru Quraisyun wala min nasirah. Tidak boleh orang Yahudi tak boleh berjual beli dengan orang Quraisy. Wala man nasiruha, dan tidak boleh berjual beli dengan sesiapa yang berjual beli, yang tolong menolong mereka. Mereka siapa? Quraisy. Tak boleh jual beli dengan Quraisy, tak boleh juga jual beli dengan orang yang menolong orang Quraisy. Yang kedua, yanfiku Yahudu, menafkahkan, membelanjakan orang Yahudi ma'al mu'minin, dengan orang Islam yang beriman, madamu muharabin, selagi mana mereka itu muharabin, selagi mana mereka itu tidak saling berperang. Mereka boleh saling berbelanja kan. La yakhruju min yahudi ahadan, tak boleh keluar pun Yahudi seorang pun illa biizni Rasulillah, melainkan dengan izin Rasulullah. Yahudi tak boleh keluar daripada Madinah melainkan dengan izin Rasulullah. Yang keempat, inna ala yahudi nafqatuhum, sesungguhnya atas orang Yahudi itu pembelanjaan mereka. Wa alal muslimin nafqatuhum, dan atas orang Islam tu pembelanjaan mereka. Wa inna bainahum nasrun, dan sesungguhnya di antara mereka itu ada satu hubungan pertolongan, kan? Mereka itu ada satu hubungan pertolongan. Ala man haroba, atas siapa yang memerangi ahlu hadhi sahifah, ahli perjanjian ini. Wa inna bainahum nasun, sesungguhnya di antara mereka itu satu nasihat, wa nasru, dan pertolongan lil mazlum, bagi orang yang dizalimi. Maksudnya orang Islam dan orang Madinah, orang Islam dan orang Nasrani itu selagi mana mereka berpegang dengan perjanjian, mereka itu saling tolong menolong. Kalau orang Yahudi diperangi, orang Islam akan tolong. Jika orang Islam diperangi, orang Yahudi kena tolong. Tak boleh langgar perjanjian. Innal yahuda bani Auf, sesungguhnya Yahudi Bani Auf ummatun ma'an mu'minin, satu ummah dengan orang mukmin. Okey, li Yahudi dinahum, bagi Yahudi itu agama mereka, wal muslimina dinihim, dan bagi orang muslimin itu agama mereka. Wa anna la baqiyatun yahud, adapun baki orang Yahudi yang lain, min Bani Najjar, daripada Bani Najjar, wa ghairihim, dan daripada Bani yang lain, ma li Yahudi Bani Aufin, bukanlah Yahudi Bani Auf, illa, melainkan man zulima nafsahu, siapa yang menzalimi diri mereka, wa asamu, dan buat dosa, fa innahu la yahluku illa nafsah, sesungguhnya tidak membinasakan diri mereka, tidak membinasakan melainkan diri mereka sendiri. Maksudnya orang yang termasuk dalam Bani termasuk dalam perjanjian ni hanya Bani Najjar, Bani Auf, tak termasuk Bani Najjar dan Bani yang lain. Yang masuk dalam perjanjian ni hanya Bani Auf. Bani Najjar, Bani yang lain tak termasuk dalam perjanjian ini. Tapi kalau mereka nak masuk, silakan. Silakan. Bani Najjar ni belah lain lah, bawah-bawah lagi. Adanya bawah, adanya atas. And, sebab tu ni di kalangan orang Yahudi yang menentang Nabi. Ni Bani Najjar ni, selain daripada Bani Auf. Okey. Dan yang terakhir, perincian yang secara umum, inna yusrabu harabun jauh fiha li ahli hadhi sahifah. Sesungguhnya Yasrab, Yasrib, baca Yasrab pula. Innal Yasrib, sesungguhnya Yasrib, Yasrib ni Madinah lah. Sesungguhnya Madinah ini haramun, merupakan tanah haram. Jaufuha li ahli hadhihi sahifah. Termasuk dalam perjanjian ini. Inna ma yahdusu baina ahlu sahifah, sesungguhnya apa yang berlaku di antara ahli sahifah, min hadasin, pada masa masa sekarang, istijarun, ataupun jual beli, wa yukhafu fasadu, dan takut akan kerosakannya, fa inna muradu ilallah,
maka dikembalikan kepada Allah Ta'ala wa ila Muhammad dan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya jika ada berlaku akan datang perkara-perkara yang tak ni semua itu akan dikembalikan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya akan berlaku perubahan tersebut akan ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ini secara umum. Okey, alhamdulillah. Maka selesailah kita punya pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi cukup sampai situ. Video ni tak tahu berapa lama. Moga-moga ada kebaikan, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan lah daripada apa yang saya sampaikan, insya-Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aku liqauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.